Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， sebelum kami memilih Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memilih kami. 在我们还没有选主之前，你已经先选了我们， Tuhan memilih kami untuk menjadikan kami anak-anak Allah. 你选我们成为你的儿女， Tuhan memilih kami dan menyelamatkan kami. 你选择我们，你拯救了我们。 Dan biarlah setiap kami yang hari ini diundang Tuhan meresponi undangan Tuhan. 愿我们今天蒙你呼召的人，我们都能够反映你的呼召。 Adalah setiap kami yang telah dipilih Tuhan dan yang telah memilih Tuhan. 你教导我们每一个蒙你所拣选也拣选你的人， Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan melalui 求主 kebenaran 对我 firman. 们，求主借你的真理对我们每个人说话， Dan kami siap mendengarkan. 我们预备来聆听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk, terima kasih dalam Tuhan. Shalom. 会众请坐，平安。 Senang sekali hari ini kita bisa diundang kembali oleh Tuhan beribadah. 很高兴今天我们能够再次蒙主的呼召来敬拜他。 Kita hari ini akan membahas sebuah tema yaitu asli atau palsu bagian pertama, karena beberapa bulan ke depan kita akan bahas bagian yang kedua dari tokoh yang berbeda. 今天呢，我们的题目是真或是假的第一步，因为在这几个月来，我们会几次的讨论这个题目。 Dan kita akan melihat dan membaca secara bergantian dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 26. 我们用起应的方式来读使徒行传的第1章15到26节。 Ayat yang ke-15 saya akan baca, 16 silakan Bapak Ibu yang akan membaca. Demikianlah firman Tuhan, pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, 说弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。 Dahulu ia, yaitu Yudas Iskariot, termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam perjalanan ini. 这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子扑倒，肚腹崩裂，连肠子都流出来。 Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. 因为诗篇上写着说：“愿他的住处变为荒场，无人在内居住。”又说：“愿别人得他的职分。” Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami. 就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位，与我们同做耶稣复活的见证。 Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. 众人就祷告说：“主啊，你知道万人求你，这2个人中指明你所选择的是谁，叫他得使徒的位分。” Bapak Ibu, suatu hari ada 2 orang yang sedang berdebat. 有一天呢，2个人在争论， Mereka memperdebatkan tentang seorang tokoh yang kita akan bahas hari ini, yaitu Yudas Iskariot. 他们在争论一个我们今天要讨论的人物，就是犹大。 Orang pertama berkata bahwa Yudas Iskariot itu adalah pahlawan. 第一个人说呢，加利人犹大是一个英雄。 Tetapi orang kedua berkata, tidak, kamu ngaco. Yudas Iskariot bukan pahlawan, tetapi dia pengkhianat. 但是第2个人说，不是，你这个人在作乱，他是一个背叛者。 Kalau Bapak Ibu yang hadir saat ini, kira-kira bagi Bapak Ibu, Yudas Iskariot itu pahlawan atau pengkhianat? 如果你们今天在座的弟兄姐妹们，你们认为加利人犹大是英雄呢，还是一个背叛者？ Siapa yang berkata Yudas Iskariot itu pahlawan, Musa? 谁说加利人犹大是英雄的，请举手。 Ada yang mau angkat tangan dan berkata Yudas Iskariot itu pahlawan? 有人要举手说加利人犹大就是一个英雄吗？
Puji Tuhan, Jemaat Karawaci aman ya. 感谢主，大家都 Ada yang berkata 安全 Yudas Iskariot itu adalah pengkhianat. 有人说，加勒人犹大就是一个背叛者吗？ Oke, tadi yang berkata Yudas pahlawan itu nggak ada yang angkat tangan, yang bilang pengkhianatan sebagian kecil angkat tangan, yang tidak angkat tangan kenapa? 那些没有举手的又是怎样？ Sungkan ya, karena 不 itu 好 kan. 意思吗？ Nah, Bapak Ibu kenapa ada orang yang berkata bahwa Yudas Iskariot itu adalah pahlawan? 为什么会有人说，加勒人犹大就是英雄呢？ Karena mereka berkata dan berpikir dan mendapati bahwa Yudas Iskariot itu dianggap sebagai orang yang dipercaya dan istimewa di pandangan Tuhan Yesus. 因为他们认为呢，加勒人犹大是在耶稣的眼里呢，是一个可信任，是一个特别的人。 Yudas Iskariot dipercaya memiliki pengetahuan rahasia daripada Allah untuk dia. 犹大呢被认为知道上帝的秘密， Pengetahuan rahasia tentang kefanaan tubuh jasmani dan kemudian kekekalan roh itu. 是关于这个身体的这个无常存的和常在的灵。 Bahkan Yudas dipercaya mendapatkan perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang banyak. 甚至呢，犹大呢是得到耶稣的命令，要将耶稣交出来的。 Jadi Yudas di dalam penilaian orang ini berkata bahwa Yudas itu bukan pengkhianat. 所以呢，在这些人的评估中呢，犹大并不是一个背叛者， Tetapi dia adalah pahlawan yang membebaskan Tuhan Yesus dari aspek materi yang jahat, tubuh yang 但是 jahat. 呢，他是使耶稣能够脱离这个能修坏的身体的一个英雄。 Jadi Yudas itu adalah pahlawan untuk mengantarkan Tuhan Yesus menggenapi misinya ketika dia datang ke dalam dunia ini. 所以呢，犹大成为一个把耶稣送上他去完成他在世上的使命的人。 Dan ini dilatar belakangi oleh Injil Yudas. 这是因为犹大的福音的背景所引起 Bapak Ibu 的。 jangan salah sangka dulu Injil Yudas beda dengan kitab Yudas di dalam Alkitab kita. 但是呢，你们要分清楚，犹大福音跟圣经里的犹大书是不同人的。 Kenapa Injil ini disebut sebagai Injil Yudas? 为什么这个福音会称为犹大的福音呢？ Dipercaya bahwa yang menulis Injil ini pasti bukan Yudas Iskariot. 可肯定的是，写这个福音的人呢，不是犹大。 Tetapi orang yang mengambil nama Yudas dan memberikan nama Injil Yudas. 但是呢，这个人呢，他用了犹大的名，并且把他所写的这本书叫做犹大的福音。 Penulis Injil Yudas ini ingin coba membuat tokoh jahat, tokoh gelap di dalam Alkitab menjadi pahlawan 这 terang 个 itu. 作者呢，要将这个圣经里面的黑人物呢，这个邪恶的人呢，使他们变成一个有功劳的人。 Bahkan Irenaeus percaya sekte orang kelompok yang menulis itu adalah sekte Kainis, yaitu dari keturunan Kain. 甚至呢，一人就相信呢，这些写这些书信的人呢，是来自该隐派的人。 Dengan warna khasnya adalah gnostik. 他们呢是用各诺斯特的这个色彩来写这本书的。 Sebuah aliran yang berusaha untuk membenarkan tindakan tokoh-tokoh hitam di dalam Alkitab, salah satunya Yudas. 各诺斯提克的派呢，是他们试图呢，将圣经里面的黑暗人物呢，就是邪恶的人物呢，使他们能够成为正派的人。 Kalau mungkin Yudas itu agak asing bagi kita, kalau saya tanya, Robin Hood itu pahlawan atau penjahat? 如果犹大可能你们会比较模糊，但是我问你们， Tahu cerita Robin Hood? 是一个英雄还是一个盗贼？ Apa yang dilakukan Robin Hood? 罗宾胡做了什么呢？ Dia rampok orang kaya, 他去抢富人的钱， dan dia bagikan harta rampokan itu kepada orang miskin. 然后将他抢来的财物呢分给穷人。 Robin Hood digambarkan sebagai penjahat yang pahlawan. 罗宾胡呢被描绘成一个最邪恶中人的一个英雄。 Kita percaya Robin Hood itu pahlawan atau penjahat. 我们相信罗宾胡是一个英雄还是一个邪恶的人？ Konsep yang sama, orang yang menulis Injil Yudas ini mencoba membuat orang percaya Yudas itu adalah pahlawan. 在同样的背景下呢，这个作者呢想设法要将这个圣经里面的黑人物呢写成是一个
正义派的人。 Tapi Bapak Ibu, apa yang Alkitab tulis tentang Yudas? 那么，到底圣经所说的对犹大有怎么样的说法呢？ Maka di dalam kisah para rasul pasal yang pertama diceritakan bagaimana Rasul Petrus itu berdiri di antara saudara seiman 120 orang kurang lebih. 那么在《使徒行传》这里呢，我们看到彼得站在大约有120人的会众的人许多人的当中。 Sebenarnya hanya dua yang ingin ditekankan oleh Petrus di dalam bagian ini. 其实呢，在这里呢，彼得只是要强调2件事。 Yang pertama dia membahas tentang Yudas Iskariot. 第一呢，他就是要讨论关于犹大； Yang kedua adalah mencari pengganti Yudas 第 Iskariot. 二呢，就是要找这个代替犹大的人。 Sehingga ketika Rasul Petrus berkata dalam ayat yang ke-16, Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus. 所以呢，在16节我们看到彼得说，犹大是领人来捉拿耶稣的。 Maka kata pemimpin di situ menggunakan kata hodegos. 这里的领人呢，原文是说 hodegos， Seorang pemimpin jalan atau seorang pemandu jalan menuju kepada Tuhan Yesus untuk menangkap Tuhan Yesus. 是一个带路的人来到耶稣的面前来抓耶稣的。 Jadi mereka percaya bahwa Yudas Iskariot ini adalah orang yang tahu kemana arah atau di mana Tuhan Yesus berada. 所以呢，他们认为犹大是知道耶稣在哪里，要走到哪里去的人。 Kenapa Yudas menjadi hodegos itu? 为什么犹大会成为一个领路的人呢？ Maka ada setidaknya beberapa penjelasan. 那么有几个解释。 Yang pertama adalah Yudas telah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. 第一呢，犹大已经用30块的银子将耶稣卖掉了。 Sehingga ketika orang membayar 30 keping itu, maka mereka berkata gini, kami sudah bayar, sekarang bawa barangnya yang bernama Yesus itu. 所以呢，这些付钱给他的人呢，对他说：“现在我们钱已经付了，你要将这个人交给我们。” Jadi ketika Yudas itu menjadi hodegos, maka dia sesungguhnya diperintah untuk mengambil Tuhan Yesus yang dia jual. 所以呢，当犹大领了这30块银子的时候呢，他必须将耶稣交给这些给他钱的人。 Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kisah peristiwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ada ayat yang berkata gini dalam Lukas 22 ayat yang kedua. 但是呢，在路加福音呢，我们看到在耶稣被抓走之前呢，在路加福音22章有记载一句话， Sebab mereka takut kepada orang banyak. 因为他们害怕惧怕百 Para 姓。 pemimpin agama ini takut kepada orang banyak, tetapi mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. 这些祭司长和法利赛人怕百姓，但是他们却想要抓耶稣。 Kenapa mereka takut kepada orang banyak? 为什么他们会惧怕百姓呢？ Karena Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang banyak ketika mereka ingin tangkap di dalam peristiwa itu, mereka pasti terjadi chaos saat itu. 因为呢，他们在要抓耶稣的时候呢，有很多百姓围绕着耶稣，他们怕会发生混乱。 Tetapi mereka punya keinginan nafsu yang besar untuk tangkap. 但是呢，他们有一个很大的渴望，要抓住耶稣。 Mereka ingin beli dan menghukum Tuhan Yesus. 他们要将耶稣买来，然后把他处罚了。 Tetapi kemudian ayat yang keempat dikatakan Yudas pun pergi kepada imam kepala dan kepala pengawal dan berunding. 然后呢，第4节记载说呢，犹大去和祭司长和守殿官商量。 Ada yang ingin menangkap tapi takut, tetapi ini ada yang mau menjual dan diskusi, berunding saat itu. 有的人想抓耶稣，但是不敢抓；但是呢，有的人要出卖他的人来了，所以他们就讨论了。 Dan ini sebuah peristiwa yang begitu tersembunyi di dalam sebuah mungkin ruang tertutup yang enggak ada saksi mata selain mereka yang bertransaksi. 这是一个隐藏的交易，是没有人知道的，只有他们这些交易里面的人知道。 Kesepakatan jahat yang sangat rahasia dan tidak ada seorang pun yang tahu dan mereka buat kesepakatan itu. 这是一个很秘密的邪恶这个协议，而且没有人知道，除了这个协议里面的人之外。 Kenapa Yudas menjadi hodegos itu? 为什么犹大会成为领路的人呢？ Karena Yudas mengetahui di mana Tuhan Yesus biasa berada bersama dengan 因为 para 犹大 murid. 知道耶稣平常与他们在的地方是在哪里。 Bapak Ibu, kalau kita lihat Yohanes 18 ayat yang kedua dikatakan Yudas yang mengkhianati dia juga tahu tempat itu karena Yesus
sering berkumpul di sana dengan murid-muridnya. 如果我们看约翰福音18章的第2节那里记载说呢，卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒立刻上去那里聚集。 Yudas tahu secara pasti Tuhan Yesus itu di mana. 犹大肯定的知道耶稣会在哪里， Karena dia bersama dengan murid lain sering berkumpul di tempat itu. 因为耶稣和其他的门徒呢，常常聚合在那里个地方。 Ketika Rasul Yohanes menuliskan bersama murid-muridnya termasuk Yudas di situ. 当约翰写说，耶稣和他的门徒，那么这个门徒当然是包括加利人犹大在内。 Sehingga kita bisa berkata tempat persekutuan Tuhan Yesus dengan Yudas dan para murid justru menjadi lokasi pengkhianatan saat Yudas memimpin penangkapan terhadap 所以呢， Yesus. 耶稣和他的门徒和犹大们集合的地方呢，却成为了犹大背叛带人来捉拿耶稣的地方。 Kemudian saya berpikir, 然后我在想， Bapak Ibu, tempat di mana kita bisa berkumpul mengagungkan Tuhan, hati-hati bisa menjadi tempat di mana kita mendukakan Tuhan. 我们常常集合来荣耀上帝的地方，高举上帝的地方，有可能会变成我们使上帝伤心的地方。 Tempat di mana kita harusnya mengalami relasi pribadi dengan Tuhan justru menjadi tempat kita mempertanyakan dan menghina Tuhan. 我们应该成为荣耀上帝的地方呢，却变成了我们羞辱上帝的地方。 Kemudian di dalam ayat yang ke-17 Rasul Petrus berkata, dahulu ia termasuk. Dahulu Yudas termasuk. 然后第17记载说呢，本来犹大也是属于他们的一份子的。 Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami. 本来他是列在我们的人数中的， Yaitu salah satu dari 12 rasul Tuhan Yesus. 就是主耶稣第12个门徒中的其中一个。 Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Matius 10 ayat yang kedua sampai 4 dikatakan inilah nama ke-12 rasul itu, disebutkan tuh 12 rasul. 如果我们看马太福音第10章呢，那里说到耶稣的门徒啦，也提到了加利人犹大的名。 Dan di dalam ayat yang keempat akhir dikatakan dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 然后呢，在最后第4节里面说呢，那卖耶稣的加利人犹大。 Dengan kata lain, Yudas Iskariot bukan sekedar murid. 这里可以说呢，犹大不只是耶稣的门徒而已， Tetapi dia punya jabatan, peran, tanggung jawab sebagai rasul. 他也有一个职分，就是他是一个使徒， Bukan orang biasa. 他不是一个普通人， Tetapi orang yang dikasih jabatan sebagai rasul. 但是呢，是一个被信任当使徒的一个人。 Lukas 9 ayat yang pertama dikatakan Yesus memanggil ke-12 rasul itu termasuk Yudas atau tidak? 在路加福音9章1节说呢，耶稣叫齐了12个门徒，那里有没有包括加利人犹大在内？ Termasuk. 当然包括在内。 Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul untuk apa? 主耶稣召这12个门徒来做什么呢？ Dikatakan di sana memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. 就是给他们能力、权柄，制服一切的鬼和医治各样的病。 Yudas terima kuasa dan daya itu? 犹大有没有接受这个权柄呢？能力吗？ Enggak, Musa, Yudas enggak terima. 没有，牧师。 Tapi di dalam ayat ini dikatakan memanggil ke-12 rasul dan memberi mereka. 但是呢，那里说呢，耶稣叫齐了12个门徒。 Tidak dituliskan dan memberi mereka 11 rasul, Yudas tidak dikasih kuasa dan daya itu. 圣经没有说只给11个门徒，没有给加利人犹大。 Yudas terima. 犹大接受了。 Sehingga ketika dikatakan mereka bersama dengan kami. 所以呢，当他说他是在我们人数中的， Yudas termasuk rasul. 犹大也包括在其中的一个。 Yudas termasuk orang yang menerima kuasa dan daya. 犹大也是接受权柄能力的人。 Kemudian dikatakan menerima bagian dalam pelayanan. 他也接受了这个职分。 Pelayanan apa yang diterima oleh Yudas? 那么犹大领受了什么职分呢？ Pemberita Injil dan menyembuhkan orang sakit. 他不但能够医治病人，
Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-6 dikatakan lalu pergilah mereka 12 rasul termasuk Yudas atau tidak? 然后说呢，这12个门徒出去了，里面 Termasuk 包括犹大在内吗？ Dikatakan dan mereka 12 rasul mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit dari segala tempat termasuk Yudas atau tidak? 那你说呢？他们到各乡各村去传福音，并且医治病人， Termasuk 当然也包括在内。 Yudas memberitakan Injil loh. 犹大也去传福音， Yudas menyembuhkan loh. 犹大也是医治病人， Karena dia sudah menerima kuasa dan daya dari Tuhan Yesus. 因为他已经从耶稣获得了这个权柄和能力， Ngeri ya. 很可怕。 Orang yang memberitakan Injil sekalipun 是一个传福音的人， dia bisa seperti Yudas. 也会变成像犹大一样。 Orang yang bisa melakukan kesembuhan pun 一个能够治病的人， tidak jaminan dia murid sejati. 也不能够保证他会是一个真门徒。 Kemudian bagian pelayanan apalagi? Bendahara. 然后呢，还有什么呢？犹大是一个管钱的人。 Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 dikatakan karena ia Yudas seorang pencuri, dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 那约翰福音12章的6节说呢，他这是一个管这个银子的人呢， Yudas 他常 bendahara. 常偷里面的钱。 Yudas bendahara 犹大是一个管钱的 di 人， dalam kelompok Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. 在耶稣和门徒当中， Dia pegang uang. 他是管钱的人。 Tetapi Alkitab katakan ketika dia pegang uang, dia curi uang bendahara itu. 但是呢，圣经记载说，当他在这个管钱的时候呢，他从钱囊中偷取了钱。 Sehingga Bapak Ibu status murid bahkan rasul dari Yudas Iskariot tidak jaminan menghidupi kehidupan seorang murid Tuhan. 所以呢，在使徒当中，像犹大这样的人，也不能够保证他是一个真门徒。 Matthew Henry di dalam tafsiran kitab Kisah Para Rasul menuliskan gini. 这个 Perhatikanlah, banyak orang termasuk bilangan orang-orang kudus di dunia ini. 一个写书的人，写这本书的人呢，他说要注意，在这些人当中， Namun tidak akan didapati di antara mereka pada hari pemisahan antara yang berharga dan yang hina. 但是呢，在这个分别的有价值和卑微的人当中，那一天呢，没有看到他们。 Apa untungnya bagi kita untuk ditambahkan ke dalam bilangan orang-orang Kristen jika kita tidak turut ambil bagian dalam roh dan sifat orang-orang Kristen? 如果我们被加入这个基督徒的人数中，而我们却没有基督徒人的本性和灵呢，那有什么用呢？ Bapak Ibu di dalam media sosial sedang ramai istilah lock in, lock out. 在这个社媒中呢，有一个进入和退出这个名称。 Baik lock in jadi Kristen ataupun lock out keluar Kristen. 我们是进入基督教了，还是退出基督教了？ Banyak orang seringkali senang ketika dia jadi Kristen dan bangga. 有很多人呢，当他成为基督徒的时候呢，他很自傲。 Tetapi Matthew Henry berkata, apa untungnya sih bagi kita untuk ditambahkan ke dalam bilangan orang-orang Kristen? 但是呢，这个人在说呢，我们当加入这个基督徒的时候，有什么好处呢？有什么益处？ Banyak orang tua bangga ketika dan bersyukur ketika anaknya rajin ke gereja setelah umur 15 itu disidik dan kemudian atau baptis seperti itu ya, dan kemudian selesai dan orang tua menganggap udah selesai tugas saya, anak saya sudah jadi Kristen. 有很多家长们呢，他们很高兴，但他们的孩子呢，成长了，然后被坚信离了，然后他就很高兴，孩子已经成为基督徒了。 Tetapi Matthew Henry berkata, apa sih untungnya ditambahkan ke dalam bilangan orang Kristen jika ia tidak turut ambil bagian dalam roh dan sifat orang-orang Kristen? 但是呢，Matthew Henry 却说呢，他成为基督徒有什么用呢？如果他没有活出基督徒的本性和灵性， Apa untungnya? 有什么好处？ Apa untungnya sebuah gereja semakin bertambah jemaat tetapi jemaat tidak turut ambil bagian? 一个教会的信徒一直增加，有什么好处呢？如果增加的信徒没有侍奉， Dalam roh dan sifat orang-orang Kristen. 没有基督徒的这个本性和灵性， Gak ada untungnya. 没有用。
Sehingga yang pertama, 所以呢，第一， kita baca sama-sama, 1, 2, 3. 我们一起来 Asli 读 atau palsunya seorang murid di hadapan Tuhan tidak diukur dari statusnya sebagai anggota jemaat atau penampilan rohaninya maupun dari apa yang dia tunjukkan di depan orang lain, tetapi dari kesetiaannya kepada Tuhan saat tidak ada yang melihat. 一个主的门徒的真假呢，不是在乎以他的身份成为会友，或者是这个他的灵性的表现，或是他在别人中所做出的表现，而是在于他在没有人看到的时候，他对主的忠心是如何。 Tapi dilihat dari kesetiaannya saat sekalipun tidak ada yang melihat. 当没有人看到他的时候，他对主的忠心是如何？ Bapak Ibu, apakah ini adalah kita? 这是不是我们？ Apakah adalah kita murid yang sejati atau murid yang palsu? 我们是真的门徒还是假的门徒？ Karena segala sesuatu tidak diukur dari status kita jadi anggota atau tidak. 因为我们的一切呢，不是在乎于我们是不是会友还是不是， Tidak diukur dari penampilan rohani, selalu tiap hari bilang puji Tuhan, apa kabar, haleluya. 不是在于我们灵性的表现，每天说感谢主，哈利路亚这样的人。 Tidak diukur juga dari apa yang dia tunjukkan di depan orang lain, 也不是在乎于他在别人的面前所表现的， tetapi ditunjukkan dalam kesetiaan ketika tidak ada seorang pun melihat, tetapi dia tetap setia pada Tuhan. 但是是在乎于当没有人看到的时候，他对上帝的忠心是如何。 Ayat yang ke-18 kita lanjut. 我们接下来看第18节。 Dikatakan Yudas memperoleh upah kejahatannya, 那你说呢？犹大领了他罪恶的工价， maka dibeli tanah, mendapatkan atau memperoleh tanah dan dibeli. 他去买了一块田地。 Siapa yang membeli tanah? Bukan Yudas Iskariot. 买田地的人是谁呢？不是加利人犹大。 Diceritakan bagaimana Yudas itu datang kembali dan menyerahkan uang itu, tetapi kemudian orang pemimpin agama berkata, jangan terima sebagai persembahan, kita beli saja tanah sebagai tanah darah itu. 圣经说呢，犹大来到找这些宗教领袖们，要把钱还给他们，但是呢，他们却说不要把这些钱当作奉献金献在圣殿中，而去买了一块地，叫做血地。 Kalau kita ingat bahwa Yudas ketemu dengan pemimpin agama secara sembunyi, secara rahasia, tetapi kemudian ayat yang ke-19 dikatakan bahwa diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. 虽然说犹大是偷偷的来找这些宗教领袖讨论的呢，但是19节却告诉我们呢，这个事情呢，全耶路撒冷的人都知道了。 Karena itu tidak ada dosa yang bisa kita tutupi begitu rapat yang seakan-akan tidak ada yang tahu, bahkan Tuhan tidak tahu, nggak ada tuh. 所以呢，没有罪是我们可以隐藏的，好像没有人知道，连上帝都不能够知道的。 Matthew Henry berkata kejadian itu seolah-olah diberitakan di koran-koran 好像这个事情呢已经上报纸了， dan menjadi bahan pembicaraan penduduk kota di Yerusalem. 已经成为全耶路撒冷人所讨论的事情了。 Sebagai sebuah penghakiman Allah yang mencengangkan atas orang yang mengkhianati gurunya. 就是上帝对这个背叛他的老师的人的一个惩罚。 Dan kejadian itu tidak hanya diperbincangkan di murid-murid, 而且这个事情呢，不只是在门徒当中在讨论， dan tetapi itu diobrolkan semua orang. Kalau zaman kita jadi viral tuh. 就是每个人都在讨论这个事情，就是现在我们所说的已经疯传了。 Sekarang ini apapun bisa viral ya. 现在什么事情都要把它疯传出去。 Kriuk aja bisa viral kan? Kriuk. Apapun bisa viral. 什么事情都可以疯传出去的。 Apapun bisa jadi perbincangan. 什么事情都成为大家讨论的题目。 Termasuk kisah Yudas Iskariot jadi perbincangan waktu itu. 包括犹大的事情也成为当时的人的所讨论的。 Kalau mereka ngobrol tentang Yudas, sebut nama Yudas, mereka akan katakan, oh sang penjual gurunya, oh sang pengkhianat 一 itu. 提到犹大，加利人犹大的名呢，大家都会说，哦，那是出卖他老师的人。 Hal itu diketahui sebagai sesuatu yang benar
tanpa terbantahkan. 这是成为一个不可否认的事实了。 Hakal dama artinya tanah darah. 这个阿哥大马就是血田的意思， Karena tanah itu dibeli dengan uang darah. 因为这块田地是用血钱去买来的， Untuk mengabadikan bukan saja kekejian orang yang sudah menjual darah berharga yang tidak bersalah itu yaitu Tuhan Yesus. 不只是要使这些出卖那个宝血的耶稣的宝血的人的来纪念， Melainkan juga kekejian orang-orang yang membeli. 也是要纪念那些卖这个血的人的买这个血的人的这个罪恶。 Jadi hakal dama itu bukan hanya untuk Yudas, 所以呢，雅各大马不只是给犹大的一个名称， tetapi untuk orang-orang tokoh agama waktu itu yang mau membeli itu. 但是也是给了那些要买耶稣的那些宗教领袖们。 Sehingga kita bisa katakan dalam keheningan Yudas dan seminimal mungkin orang yang tahu tentang tindakan menjual Tuhan Yesus. 所以呢，我们可以说呢，在这个他们的安静中呢，却也让人知道了。 Tetapi Allah menyinari dengan terang benderang kejahatan dan dosa Yudas 但是呢，上帝却将他们的罪恶光照出来了， sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas Yudas. 作为上帝给犹大的惩罚。 Sehingga yang kedua apa yang kita pelajari? 所以呢，第二点我们可以学到的是什么呢？ Kita baca sama-sama. 1, 我 2, 们一 3. 起来读。 Asli atau palsunya seorang murid di hadapan Tuhan dilihat dari hasil hidupnya, dari keputusan dan tindakan yang ia ambil. Murid sejati akan menghasilkan hal-hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi murid palsu seperti Yudas justru menghasilkan hal buruk, memalukan dan akhirnya membawa kehancuran. 一个门徒在上帝的面前的真假呢，是看他生命的结果，他所做的决定和他所做的行动。一个真门徒所产生出来的是好事，是蒙主喜悦的事。但是一个假门徒呢，像犹大一样的人呢，他反而所产生的都是坏事，是蒙羞的事，最后呢，也是让自己破碎的事。 Bapak Ibu, apa yang telah kita hasilkan dalam hidup kita di hadapan Tuhan? 那么我们在主的面前，我们所产生的是什么事？ Apakah kita menghasilkan hal baik yang menyenangkan akan hati Tuhan? 我们是不是产生好事，蒙上帝的喜悦呢？ Atau kita menghasilkan hal buruk, memalukan dan akhirnya membawa kehancuran? 或者是我们产生坏事，使上帝的名蒙羞，我们自己的身份也破碎了？ Dari buahnya lah kita dikenal. 我们从我们所结的果子，我们被认识。 Apakah buah yang kita hasilkan adalah buah yang meranumkan dan dinikmati oleh Tuhan? 我们所产生的果子呢，是让上帝喜悦的果子呢？ Terakhir. Ayat 21 dikatakan harus diperlukan ada kebutuhan akan satu rasul lagi pengganti Yudas Iskariot. 在21节呢，需要有一个人来代替这个职分。 Kriterianya apa? 条件是什么呢？ Yang pertama, senantiasa datang berkumpul bersama Tuhan Yesus dan 11 rasul lain. 第一，他必须是常与耶稣和另外的11个门徒常在一起的人。 Jadi bukan tiba-tiba dan kemudian calonin aja, enggak tuh. 不是突然间就随便的指一个人出来了。 Kemudian dimulai dari baptisan Yohanes sampai hari Tuhan Yesus diangkat ke surga. 然后呢，这个人呢，要从约翰施洗开始呢，到耶稣升天那一天，都有他与他们同在一起。 Jadi dipercaya bahwa 120 murid yang datang saat itu di luar 11 rasul yang lain, mereka adalah orang-orang yang akan dilihat memenuhi kriteria atau tidak. 所以呢，在这120个人当中，除了这11个使徒之外呢，要从当中选一个是有符合这个条件的人。 Dengan satu tujuan kok, jadi rasul. 他们的目的只有一个， Tujuannya adalah menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. 就是要做耶稣复活的见证人。为什么呢？ Karena orang-orang dari pihak sana berkata Tuhan Yesus itu nggak bangkit. 因为另一边的人说耶稣没有复活， Jasadnya dicuri. 他的尸体被偷去的。 Mereka rela bayar supaya berita hoax itu tersebar dan berkata murid yang
curi. 他们也花钱要让这个假消息传出去，说是门徒偷了耶稣的尸体。 Sehingga ketika ada orang yang akan dipilih menjadi rasul, cuman tugasnya satu, menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. 所以呢，若是有人要中选来做使徒的话呢，他的要做的事情就是要见证耶稣的复活。 Kemudian apa yang mereka lakukan? 然后他们怎样做呢？ Dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah mengenal hati semua orang. 他们说祷告说：“主啊，你知道万人的心， Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari dua orang ini." 求你从这两人中指明你所拣选的人是谁。 Menariknya dari 120, mereka kasih kriteria, muncul dua orang. 在这120个人当中，他们给的条件呢，就出现了2个人。 Yang pertama bernama Yusuf, yang disebut Barsabas, yang juga bernama Yusuf. 第一个是叫做巴沙巴的人，又称为优斯都的约瑟。 Yang kedua adalah Matias. 第2个人叫做马提亚。 Justus dan Matias sama-sama memenuhi kriteria. Mereka hadir ketika Tuhan Yesus melayani, mereka hadir ketika baptisan Yohanes, mereka hadir ketika Tuhan Yesus naik ke surga. 优斯都和马提亚呢，都符合这个条件，因为耶稣在的时候，他们都有在；耶稣被施洗约翰洗礼的时候，他们也在；耶稣升天的时候，他们也在。 Mereka adalah dua murid yang memenuhi karakteristik tentang murid yang sejati. 他们2个人呢，符合了真门徒的条件。 Dua orang ini sama-sama memenuhi kriteria dan Tuhan tidak menolak mereka. 这2个人呢，符合了所有的条件，而且主也没有拒绝他们。 Lalu bagaimana nih? Ada dua orang, harus pilih salah satu. 然后呢，这2个人中必须拣选其中的一个。 Kalau secara manusia kan kasihan ya, satu dipilih, satu enggak. 如果我们人来看呢，很可怜，一个被选，一个没有被选。 Kalau secara jumlah memang butuhnya satu. 因为他们只需要一个人 Untuk menggantikan jabatan dari Yudas 也 Iskariot. 来代替这个加利人犹大的职分， Maka dilakukan diundi, 所以呢，他们就要摇签。 goral. 原文是 Goran。 Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, mungkin suatu hari 可能你们 masih 都有 ingat 一 ada 天到 goral 以 atau 色 enggak 列 zaman 去的 sekarang 时 saya 候 enggak tahu. Tapi itu bentuk batu yang kemudian dilempar dan hasilnya itu adalah dipercaya sebagai jawaban Tuhan. 他们呢是用一块石头把它丢出去了，看怎样，他们相信这就是上帝给的答案。 Jadi kayak main congklak tuh ya. 好像 hidup 我们玩那 mati 个 sudah 钟 一样。 Jadi dikatakan orang Israel itu percaya dan salah satu metodenya adalah itu tuh. 以色列人相信其中的一个办法呢，就是用这个摇签的方法。 Bahkan satu ayat Amsal 16 ayat yang 33 dikatakan gini, 有 undi 一些经 dibuang. 文呢，就是在箴言16章的33节这样说。 Undi dibuang di pangkuan tetapi Tuhanlah yang tetapi dari Tuhanlah setiap keputusannya. 签放在怀里，定是由耶和华。 Jadi orang yang kena undi dipercaya bukan hanya kebetulan batu itu kebalik dan orang itu kena undi, tetapi orang Israel berkata itulah keputusan Tuhan. 所以呢，那个被摇到的人呢，他们不只是相信他是偶尔被摇到的，而他们是相信这个人是上帝所选的人。 Tetapi dari dua orang yang setia dan hidup mengikuti Tuhan, maka Tuhan lebih mempercayakan pelayanan sebagai rasul kepada Matias. 但是呢，在这个2个人当中呢，主更相信将这个使徒的职分呢信托给马提亚。 Lalu apa pelayanan yang dilakukan oleh Matias 到 ketika dia 底 jadi 马 rasul? 提亚又做了些什么侍奉的工作呢？ Memang catatan tentang Matias ini tidak terlalu banyak yang saya temukan. 关于这个马提亚的记载很少。 Salah satunya adalah ini nih yang saya temukan. 其中我所找到的是这个。 Dipercaya bahwa menurut tradisi Yunani, lokasi pelayanan Matias dari Kapadokia sampai ke Danau Kaspia. 根据这个希腊教会的传统的记载呢，这个马提亚侍奉的地方呢，是从加巴多奇亚到这个
加斯比亚湖的一带地方。 Tradisi lain berkata Matias ini memberitakan Injil kepada orang-orang kanibal di Mesopotamia. 另外呢，有传说马提亚到这个米索波达米亚食人族当中去传福 Ada 音。 yang berkata Matias itu memberitakan Injil di wilayah Yudea, kemudian ke wilayah-wilayah lain sampai ke negara Georgia. 然后也有历史家说呢，马提亚是传福音在犹大，然后又到了乔治亚国家的一带地方。 Dan ini kemungkinan akhir hidup Matias. Yang pertama dia dirajam dengan batu sampai mati oleh orang Yahudi. 那么他生命的结束呢，可能有的说他是被犹太人用石头震死的。 Yang kedua adalah dipercaya tahun 80 dia mati martir di Kolchis di Georgia. 然后呢，另外有这个资源说呢，他是在公元80年的时候呢，在现在的乔治亚国呢，就是 Colchis 的地方寻到的。 Kita nggak tahu. Kita nggak tahu secara pasti 我们不会肯定的知道 bagaimana Matias meninggal dan seperti apa pelayanannya. 马提亚是怎样死，他的侍奉又是怎样的。 Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Matias mengkhianati Tuhan 但是圣经没有记载马提亚背叛耶稣， dan meninggalkan imannya. 或是放弃他的信心。 Matias tetap setia pada Tuhan Yesus yang telah memilihnya menjadi rasul. 马提亚呢，仍然忠于选他做门徒的耶稣。 Bapak Ibu, di dalam hidup kita terkadang kita tidak dikenal oleh banyak orang dan catatan tentang kita pun tidak terlalu banyak orang kenal. 在我们的生命中呢，有时候我们并不有许多人知道我们，也没有什么关于我们的记载。 Pelayanan yang kita lakukan pun mungkin tidak terlalu spektakuler yang kita bisa lakukan. 我们所做的侍奉也不是一些轰动的事情， Ya mungkin orang tidak ingat kita lagi. 可能啊，别人不再纪念我们了， Nggak apa-apa. 但是不要紧， Yang penting orang tidak kenal kita sebagai orang yang telah meninggalkan Tuhan. 主要的是没有人认识我们是一个已经背叛耶稣的人， Orang hanya tahu kita sebagai anak Tuhan yang setia. 人只知道我们是一个忠心的上帝的儿女， Itu lebih daripada cukup. 没有比这个更宝贵的。 Karena itu poin yang ketiga kita baca sama-sama. 所以呢，第三点我们一起来读。 Asli atau palsunya seorang murid di hadapan Tuhan tidak selalu langsung terlihat di awal perjalanan. Hal itu akan Tuhan nyatakan seiring waktu, terutama di akhir hidupnya. Apakah ia tetap setia pada Tuhan atau justru gagal mencapai garis akhir sebagai murid yang baik dan setia? 一个真假的门徒在主的面前呢，不是看他的旅程的开始的时候，而是在他随着时间，主要是在他生命结束的时候，他是不是忠心于上帝，或者是他失败了，没有达到最后的目标，成为一个又好又忠心的门徒。 Bapak Ibu, setiap orang senang awal 每个人都喜欢开始， awal perjalanan. 喜欢这个旅途的开始。 Orang yang belum nikah, kemudian dia menikah, dia senang, dia baru menikah. 一个人呢，他一开始都喜欢，比如说刚结婚的人。 Bapak Ibu masih ingat ketika awal menikah senang atau enggak? 你们记得吗？当你刚刚结婚的时候，是不是很高兴？ Senangnya awal nikah surprise-nya banyak tuh. Beliin bunga, beli kado, beli cake. 平常呢，刚刚结婚的时候呢，礼物很多，有送花，有送蛋糕，送什么的。 Orang senang awal baru punya anak, 人呢刚刚有孩子很高兴， apalagi anak pertama. 更何况是第一个孩子。 Jatuh dikit, jangan ayo, sakit enggak? 一跌倒呢，就觉得很可惜，很爱惜他。 Orang senang ketika awal kerja, 人呢开始工作的时候也很高兴， tetapi orang lupa awal itu adalah awal. 但是呢，人却忘记了开始是开始。 Awal itu akan dilanjutkan dengan perjalanan panjang. 这个开始的以后呢，会有一个很漫长的道路。 Kalau seorang yang hanya awal senang ketika dia menikah, 5 tahun pernikahan masih ada kue tuh.
一个 Happy 人若 wedding 是刚刚 anniversary. 结婚的时候开始，结婚5年后还有生日蛋糕吗？ 10 tahun menikah, sudah mulai kuenya agak kecil dikit. 10年后呢，这生日蛋糕变小了。 Sudah 20 tahun menikah, oh iya ya hari ini kita ulang tahun pernikahan ya. 他们结婚24年后呢，才记得哦，今天是我们的结婚纪念日。 Banyak orang suka awal. 很多人喜欢开始， Awal bertobat, percaya Tuhan. 刚开始悔改信主， Awal dibaptis atau disidi. 刚刚受洗礼， Awal menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Suka tuh semua 刚 orang. 刚接受耶稣基督，都是很高兴的事。 Tetapi mereka lupa untuk, ini awal loh, ini belum perjalanan yang panjang itu tuh. 他们忘记了，这只是开始，还有是一段漫长的时间。 Dan ketika perjalanan panjang ada akhir. Ada akhir. 但是呢，这个漫长的道路呢，也有它的终点。 Akhir apa yang Tuhan lihat dalam 那 hidup 么 kita? 这个终点，上帝看到的我们是什么样？ Apakah Tuhan melihat akhir yang sudah bertumbuh semakin dewasa, sudah berbuah semakin lebat? Pada akhir Tuhan berkata, oke, ayo pulang. 是不是上帝看到我们是一个已经成熟、已经结果子的呢？然后他很高兴的说：“好，你可以回家了。” Bapak Ibu, apakah kita tetap setia pada Tuhan selama ini? 是不是我们一直以来都忠心的对上帝？ Kita yang ada di tempat ini belum titik, semua masih koma, masih banyak kisah perjalanan bersama dengan Tuhan. 我们在这里的人，我们还没有停下来，我们还有一段漫长的时间道路要去走。 Ketika suatu hari titik, maka apakah Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. 当有一天我们停止了，是不是上帝会对我们说：“我这忠心的仆人，又好又忠心的仆人，你进来吧。” Yudas awalnya baik, dia diterima jadi murid, jadi rasul, menempuh perjalanan, ternyata dia tidak 犹 akhir. 大开始的时候是很好的，他被接受成为门徒，成为使徒，但是他的结果， Karena itu jika kita adalah murid Tuhan yang sejati, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. 我们能够做一个真正的门徒呢，那是完全是因为上帝的恩典已经拣选我们，拯救了我们。 Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus dan terus membentuk, memurnikan, menguduskan kita melalui karya Roh Kudus dalam anugerahnya. 所以呢，我们要继续不断的向主称谢，因为他已经拯救了我，在基督里拯救了我们，一直在陶造我们，使我们能够纯正，然后呢，接着圣灵的工作啦，来使我们成圣，在他的恩典里面赐给我们的圣灵。 Karena itu Bapak Ibu, karena anugerah Tuhan, kita Soalnya- menjadi murid Tuhan yang sejati. 因为上帝的恩典，我们才能够成为一个真门徒。 Murid Tuhan yang sejati tidak hanya suka fokus di awal, 一个真门徒呢，不只是专注在开始的时候， tetapi murid Tuhan yang sejati dalam anugerah Tuhan terus melewati perjalanan panjang sebagai 但是 murid. 一个真门徒呢，在上帝的恩典中呢，他会度过一段漫长的时间。 Dan murid Tuhan yang sejati akan mencapai garis finish itu dalam anugerah Tuhan. 而且这个真门徒呢，会在上帝的恩典中呢，他达到他的终点。 Dan saya berdoa biarlah kita semua di tempat ini adalah murid-murid Tuhan yang sejati yang bukan hanya awal, tetapi kita setia menempuh perjalanan sampai kepada garis finish. 我祷告求主，让我们不在这里的人，不只是做一个开始的真门徒，我们能够度过这漫长的路程，然后到最后也是还是一个真门徒。 Amin. 阿门。 Kita berdoa ya. 我们来祷告。 Bapa kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. 主啊，我们感谢你给我们的这个时间， Biarlah kami terus hidup di dalam anugerah Tuhan. 愿我们能够继续在你的恩典中活下去， Kami terus hidup 我们能够继续的活着，来使你的合你的心意。 ketika kami mempelajari tentang kisah Yudas saat ini ya Tuhan. 这个时候，当我们学习关于加利人犹大的时候， Mungkin kami berkata, salah Yudas sendiri sih. 我们可能会说犹大是你选的， Tetapi biarlah kami coba melihat diri kami, apakah kami adalah murid yang sejati atau murid yang belum ngerti bahwa kami adalah murid.
但求你帮助我们，使我们能够看自己是不是一个真门徒，还是还没有成为真门徒。 Tetapi biarlah di dalam anugerah Tuhan kami terus setia, 但愿在你的恩典中，我们能够忠心的成为你的门徒， terus mau dibentuk, 愿你受你的陶造， terus mau bertumbuh, 愿你成长， terus mau berbuah di dalam anugerah-Mu. 愿在你的恩典中能够结果子。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan